Ekuador isytihar darurat diserang pengganas bersenjata. Assalamualaikum, anda bersama dengan saya Muhammad Akhtar Haji Hamzah dalam Dunia 10. 13 lelaki bersenjata diberkas kerana menceroboh stesen televisyen awam di Ekuador ketika bersiaran langsung. Menurut polis, bahan letupan dan bahan bukti lain juga dirampas. Suspek memaksa kru televisyen berbaring dan duduk di atas lantai dengan bunyi tembakan dan jeritan kedengaran semasa siaran langsung. Ketua Polis Ekuador, Cesar Augusto Zapata berkata, semua tebusan telah dibebaskan dan dibawa ke tempat selamat selain menyifatkan kejadian itu sebagai tindakan pengganas. Presiden Ekuador, Daniel Noboa, kemudian mengeluarkan dekri yang mengisytiharkan negara itu telah memasuki konflik bersenjata dalaman. Perintah itu menetapkan 22 kumpulan pengedaran dadah yang beroperasi di negara itu sebagai kumpulan pengganas. Susulan krisis keselamatan itu, operasi sekolah digantung di seluruh negara dan kaedah pembelajaran dilaksana secara tidak bersemuka. Sekurang-kurangnya 10 maut termasuk anggota polis susulan serangan kumpulan penjenayah bersenjata Ekuador. Di bandar Guayaquil, 8 disahkan terkorban, manakala 3 lagi cedera. Polis turut mengesahkan 2 anggotanya terkorban di Pekan Nobel. Panglima Angkatan Tentera Ekuador, Jim Vela berkata, setiap mafia yang tersenarai kini menjadi buruan tentera. Mereka tidak akan tunduk kepada puak pengganas. No vamos a retroceder ni a negociar. El bien, la justicia y el orden no pueden pedirle permiso ni agacharle la cabeza a terroristas. Dalam pada itu, 3 anggota polis yang diculik berjaya diselamatkan di Makale dan usaha menyelamatkan anggota lain dipergiat. Seramai 4,296 pelajar Palestin maut, manakala 8,059 lagi cedera akibat diserang Zionis. 227 guru dan kaki tangan pentadbiran turut terbunuh sejak 7 Oktober lalu. Kementerian Pendidikan Palestin menyatakan jumlah pelajar yang terbunuh di semenanjung Gaza mencecah lebih 4,257 dan 7,777 lagi cedera. Di tebing barat, seramai 39 pelajar terbunuh, 282 cedera dan 85 yang lain ditahan pihak rejim Zionis. Seramai 756 guru dan kaki tangan pentadbiran turut cedera di semenanjung Gaza. Selain itu, 281 sekolah awam dan 65 yang dikendalikan PBB dibom dan dirosakkan di semenanjung Gaza. 83 daripadanya rosak teruk dan 7 musnah sepenuhnya, manakala 38 sekolah di tebing barat juga diserang dan dimusnahkan. Serangan udara Zionis yang menyasarkan sebuah pangsa puri di barat Rafah mengakibatkan sekurang-kurangnya 15 terkorban, manakala puluhan yang lain cedera. Sebuah rumah berhampiran sekolah menengah perempuan di kem pelarian Al-Maghazi turut dibedil. Angka korban masih belum dapat disahkan. Sebelum ini, di lokasi sama, 4 orang awam terbunuh. Pasukan penyelamat tidak dapat memindahkan mangsa berikutan tentera Zionis memperketat operasi di pintu masuk kem. Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC sahkan sedang menyiasat kemungkinan jenayah perang terhadap wartawan ketika serangan berterusan Zionis di Gaza. Reporters Without Borders RSF memfailkan aduan jenayah perang kepada ICC berhubung kematian wartawan Palestin. Pejabat pendakwa ICC Karim Khan juga telah memberi jaminan jenayah terhadap wartawan termasuk dalam siasatannya ke atas Palestin. Serangan rejim Zionis ke atas Gaza setakat ini mengakibatkan kematian 106 wartawan dan petugas media. Terbaru, 2 wartawan biro Gaza Al Jazeera terbunuh pada Ahad lalu di semenanjung Gaza.
Pembunuhan rakyat Palestin di Gaza terlalu ramai. Perkara itu diakui Setiausaha Negara Amerika Syarikat Antony Blinken. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas perbincangan di Tel Aviv dengan pemimpin Zionis. Menurutnya, rakyat Palestin yang dipaksa berpindah mesti dibenarkan pulang ke tanah air apabila keadaan mengizinkan. Washington katanya menolak sebarang cadangan yang menyokong penempatan semula penduduk Palestin di luar Gaza. Beliau menegaskan pihak berkuasa Palestin memikul tanggungjawab untuk melakukan pembaharuan di wilayah itu. Blinken juga memberitahu banyak negara di Asia Barat bersedia untuk melabur bagi masa depan Gaza. Selepas pertemuan dengan pemimpin negara haram, Blinken bertemu Presiden Palestin Mahmud Abbas di tebing barat. Dalam rangka lawatan itu, Blinken dikatakan berbincang mengenai tanggungjawab mereka untuk membantu Palestin mereformasi dan memperbaiki pentadbiran negara. Washington berpandangan Palestin perlu bersedia untuk merombak organisasi sebagai persediaan mentadbir Gaza selepas peperangan berakhir. Sebuah hospital lapangan dibuka di Rafah oleh kumpulan kemanusiaan Kor Perubatan Antarabangsa yang mula merawat pesakit 6 Januari lalu. 200 pekerja kesihatan sedia memberi bantuan. Hospital lapangan ini menyediakan kedua-dua rawatan klinikal dengan 50 katil hospital dan 450 katil di unit penjagaan pesakit luar. 2 dewan bedah serta perkhidmatan penjagaan bersalin dan kecemasan disediakan. Hospital lapangan juga menyediakan sokongan psikologi kepada kanak-kanak dan orang dewasa. Kumpulan Houthi yang berpangkalan di Yaman melancarkan beberapa siri serangan drone dan peluru berpandu di selatan Laut Merah. Perkara itu dimaklumkan Komando Pusat Amerika Syarikat CENTCOM. CENTCOM berkata tiada kecederaan atau kerosakan dilaporkan akibat serangan itu. Serangan Houthi terhadap kapal-kapal komersial sejak beberapa minggu ini sebagai tindak balas kepada serangan udara rejim Zionis ke atas Gaza dan solidariti rakyat Palestin. Sementara itu, media melaporkan Amerika dan sekutunya baru-baru ini menembak jatuh drone dan peluru berpandu dilancarkan Houthi dari Yaman ke Laut Merah. Sebanyak 18 serangan drone, 2 peluru berpandu anti kapal dan 1 peluru berpandu balistik anti kapal telah ditembak jatuh. CENTCOM mendakwa Houthi telah melancarkan 26 serangan ke atas laluan perkapalan komersial di Laut Merah. Sekurang-kurangnya 3 maut akibat cuaca buruk yang melanda sebahagian besar kawasan tenggara Amerika Syarikat. Situasi itu memaksa Governor Florida Ron DeSantis mengisytiharkan darurat selepas berlaku beberapa siri puting beliung yang menyebabkan kerosakan besar. Ribut yang melanda pada awal pagi Selasa merosakkan bangunan, pokok tumbang dan menyebabkan ribuan penduduk terputus bekalan elektrik di beberapa negeri. Seorang wanita warga emas berusia 81 tahun meninggal dunia di Alabama dan beberapa bangunan musnah selepas puting beliung dilaporkan melanda Cottonwood. Menurut polis, seorang lelaki juga terbunuh di utara Georgia selepas pokok besar tumbang dan menghempap keretanya di Clayton County. Mangsa ketiga dilaporkan terbunuh di Claremont, Carolina Utara selepas kawasan itu dilanda angin kencang yang merosakkan beberapa kediaman. Penduduk dinasihati terus berwaspada susulan ancaman kejadian berkenaan. Jumlah korban akibat gempa bumi kuat bermagnitud 7.6 di Jepun meningkat kepada 203 orang. Selain itu, kerosakan kecil dilaporkan di loji nuklear di sepanjang pantai laut Jepun selepas gempa bumi tersebut. Menurut statistik yang dikeluarkan pihak berkuasa Ishikawa, 565 orang cedera manakala 323 orang lagi masih hilang. Sementara itu, pengendali loji nuklear menyatakan tiada bahaya kerosakan kepada alam sekitar atau kepada stesen janakuasa nuklear tersebut.
Susulan gempa bumi dan tsunami ini, kerajaan Jepun telah meluluskan bajet berjumlah $780 bilion untuk memberi bantuan. Badminton terbuka Malaysia. 3 bergula lelaki negara menepati ramalan apabila melepasi halangan awal untuk mara ke pusingan kedua. Gandingan Aaron Chia Soe Yi bagaimanapun terpaksa berdepan laluan sukar sebelum berjaya menjinakkan gandingan nombor 22 dunia Denmark Rasmus Kjær Frederik Søgaard dalam 3 set. Set pertama menyaksikan Aaron Woyik banyak melakukan kesilapan mudah apabila tumpas 20-22. Namun mereka bangkit dengan permainan lebih kemas untuk menang 2 set berikutnya 21-13 dan 21-13. Menanti mereka di pusingan kedua adalah satu lagi wakil negara Goh Zifei Nur Izzuddin. Zifei Izzuddin terdahulu menumpaskan pasangan dari Thailand Supak Jomko Kitinu Pongkadran dengan straight set 21-17, 22-20. Turut layak bergu campuran negara Cheng Tang-ji To Yi-wei. Pasukan itu menceriakan penyokong yang hadir dengan menewaskan gandingan Perancis Tom Chaquel Delphine Deleroux dengan straight set 21-17, 21-18. Sementara itu, perjalanan bergu wanita negara Anna Cheong dan Teo Mei Zing berakhir seawal pusingan pertama selepas tumpas kepada pasangan Korea Selatan Baek Ha-na dan Lee So-hee ini. Biarpun cuba memberi tentangan, namun ia belum cukup untuk menyeratkan lawan yang mendahului ranking kedua dunia itu. Beberapa kesilapan yang dilakukan memberi ruang untuk pasangan Korea Selatan itu terus menguasai perlawanan dan menang dengan keputusan 21-14, 21-13. Dunia 10 berakhir di sini. Sebelum berpisah, saksikan visual tapak pelupusan sampah di Hoan Kiem, Hanoi, Vietnam yang diubah menjadi taman awam hasil usaha bersama PBT dan masyarakat setempat. Saya Muhammad Akhtar Haji Hamzah. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. InsyaAllah kita jumpa lagi.